Saya kalau sambung boleh sambung dalam 10 minit. Sama lama sangat kata dia tapi Ya, betul. Allahumma salli ala sayyidina Maulana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati Tuan Nazir, Timbalan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa masjid yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sangat-sangat merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita lalui Ramadan. Tuan-tuan, saya yakin ya, tuan-tuan sudah cukup memahaminya ya, kerana kita sedang melalui Ramadan dan beberapa kali kita sudah melalui Ramadan. Ya, Ramadan ni tuan-tuan adalah merupakan suatu anugerah daripada Allah, limpahan kurnia yang terlalu amat besar daripada Allah ya kepada kita semua untuk memastikan kita layak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, tazkirah mungkin ringkaslah juga pada tengah hari ini. Ya, saya nak berbicara berkaitan dengan perihal Al-Quran. Ya, perihal Al-Quran. Walaupun saya yakin tuan-tuan dah cukup faham juga tentang Quran, dan kita dalam bulan Ramadan ni Allah rezekikan lebih banyak ya berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, memahami Quran, mentadabbur Al-Quran. Cuma tuan-tuan, oleh kerana tazkirahnya saya ingatkan ya beberapa perkara lah yang mungkin menambah manfaat ilmu, peringatan kepada diri saya, khususnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah yang tuan-tuan pun sudah baca, 185 ya, 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat, sehingga ke akhir ayat. Ayat ni agak panjang tuan-tuan ya. Bila mana Allah berbicara tentang bulan Ramadan, antara perkara yang jelas Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, diturunkan padanya ya, di dalam bulan ini Al-Quran ya, unzila fihi Al-Quran. Dan perkara pertama selepas Allah sebut Quran ialah huda. Apa makna huda tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan sudah sedia maklum, huda ni ialah petunjuk. Dia ada dua perkataan, sama ada kita kata huda ataupun hidayah ya. Al-Quran ini adalah petunjuk, panduan ya dalam sebuah kehidupan. Cuma beberapa perkara yang saya yakin ya, kita sebut ni sebagai peringatan. Bila mana disebut petunjuk, maksudnya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kita sekarang dalam sebuah perjalanan. Sebab petunjuk ni, bila mana kita nak guna pakainya ialah bila berada dalam sebuah perjalanan. Sebab tu kalau kita masuk rumah, tak ada petunjuk dalam rumah. Betul ya? Ni adik-adik pelajar kita ni, tuan-tuan pernah tak dalam rumah, masuk dalam rumah, masuk pintu depan tu, dia pun tulis ke kiri 100 meter dapur, terus 150 meter tandas. Ada? Tak tahulah rumah dia berapa ratus meter lah tuan-tuan sekalian ni, luas. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab rumah ni tempat duduk, tempat tinggal, bukan tempat nak berjalan jauh. Tapi kita keluar saja pada pintu rumah kita, apatah lagi pintu pagar rumah kita, dia dah mula ada petunjuk. Ke kiri nak ke mana? Ke kedai. Terus nak ke mana? Ke sekolah atau nak ke pejabat. Dia dah mula petunjuk, apatah lagi berada di atas jalan. Maksud saya ringkas kepada tuan-tuan ialah Allah nak memberi mesej kepada kita, apakah Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk. Tujuan apa petunjuk itu? Untuk memberitahu kepada kita bahawa kita sedang dalam sebuah perjalanan. Ke mana perjalanan itu? Perjalanan kita adalah satu perkara yang agak pelik juga tuan-tuan. Perjalanannya jauh, tapi biasanya kalau kita tanya, saya ni nak berjalan jauh, kita tanya dia, nak pergi mana tuan? Nak berjalan jauh ni. Dia kata daripada PG nak pergi PG. Tu kita kata pelik tak?
Kalau dia cakap daripada PJ nak pergi Johor, tu jauh lah. Ni nak balik mana ni? Balik kat mana ni? Rasa seronok sikit tahun ni ya. Rasa lain macam sikit raya tahun ni. Tahun lepas tuan-tuan lain macam juga rasa dia. Tahun ni rasa alhamdulillah, rasa dapat balik. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan confirm tak. Tapi nak bagi tahunya bahawa nak balik mana? Nak balik Terengganu, nak balik mana? Nak balik Melaka. Contohlah tuan-tuan. Ni baru perjalanan jauh. Tapi kalau sekadar nak berjalan jauh, nak musafir jauh, daripada PJ pergi PJ, daripada KL pergi KL, ni bukan jauh. Tapi saya dengan tuan-tuan, Allah bagi tahu kepada kita dalam Quran, kita ni nak berjalan jauh, betul. Daripada mana? Daripada dunia ke alam barzah, ke alam akhirat. Tapi ringkasnya daripada Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita nak kembali kepada Allah. Tak pelik tuan-tuan sekalian ya? Perjalanan kita daripada Allah. Allah lahirkan kita atas muka dunia, sebelum itu kita berada di alam barzah, di alam roh, minta maaf, di alam arwah, alam roh. Kita lahir ke dunia, kita pergi ke alam barzah, kita akan teruskan perjalanan ke akhirat. Daripada akhirat itu macam-macam peristiwa berlaku di akhirat, dengan hisabnya, dengan mizan, dengan tiap-tiap siratnya, untuk sampai kepada Allah. Bila mana sampai pada Allah, di situlah baru kita tahu bahawa Allah Taala masukkan kita ke syurga atau ke neraka, wa iyyazubillah. Baik. Maksud saya tuan-tuan sekalian, itu mukadimah ringkas dah. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, bulan Ramadan ni adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita ada beberapa hari lagi tuan-tuan. 8 hari lebih kurang. Tuan-tuan sekalian, harap Allah panjangkan umur kita. Ya, sehingga kita ke akhir apa? Akhir kehidupan kita yang telah Allah tentukan. Bukan akhir Ramadan, tak sebab raya pula. Ya, akhir yang Allah tentukan. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan ialah dua perkara paling besar tentang Quran ni tuan-tuan ya. Yang pertama sekali, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Kalau dah pandai baca, belajar faham. Kalau dah pandai faham, tuan-tuan sekalian, belajar beramal. Kalau dah pandai beramal, belajar menyampaikan. Sebab Nabi dalam satu sabda, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran, belajar apa? Belajar baca, belajar faham, belajar beramal, wa 'allamahu, dan mengajar kembali. Mengajar apa? Mengajar supaya orang boleh baca juga, orang boleh faham juga, orang boleh beramal juga. Ini di antara perkara, tuan-tuan jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan sekalian, jangan pernah lalui satu hari hidup kita tanpa baca Quran. Ya. Kenapa tuan-tuan? Quran ni saya nak sebut beberapa perkara ringkas mudah pada tuan-tuan insya-Allah ya, sebab dia tazkirah ringkas insya-Allah. Quran ni tuan-tuan, dia ada 55 nama. Dulu tuan-tuan, kalau kita masih ingat ayah-ayah kita, Tuan Haji kan, dulu tuan-tuan ingat lagi tak kita baca Quran apa dulu? Al-Quranul Majid. Kan muka depan. Kalau rasa yang muda-muda ni tak sempat ni. Sempat tak yang atuk-atuk cuba tengok Quran atuk kita. Mungkin ayah kita dah muda lagi kan. Cuba tengok Quran atuk kita, dia tulis Al-Quranul Majid. Tuan masih ingat ke? Tak ingat dah ya? Ni memang generasi muda lah. Generasi muda. Saya ni taklah tua sangat, tapi tak muda juga. Tapi sempat. Sekarang Al-Quranul Karim. Muka depan. Ni, muka depan ni. Al-Quranul Karim. Tuan-tuan baca Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Quran ni yang mana satu? Quranul Majid atau Quranul Karim atau Quranul Hakim? Tak boleh tuan-tuan, saya tanya, saya jawab mudah lah, sebab kita ni tazkirah. Quran ni kata Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, dalam bab berkaitan dengan ulum-ulum Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan, menukilkan satu kalam ya daripada kalam Qadi Abul Ma'ali. Ya, dalam kitab itu Qadi Abul Ma'ali mengatakan apa? Wa'alam, ketahuilah, anna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sammal Quran, telah menamakan Al-Quran bi khamsah wa khamsin asman, dengan 55 nama. Nama pertama ialah Al-Kitab. Suratul Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau kita tengok terjemah, ulama-ulama kita terjemah kitab Al-Quran ini. Kenapa Allah tidak mengatakan zalikal Quran? Ya, tak apa, tak ada masalah, kerana Alkitab di situ sudah memberi maksud Al-Quran. Sebab tu ulama kita terjemah kitab Al-Quran.
Tuan-tuan sekalian ya. Baik, kenapa Allah namakan Al-Quran itu Al-Kitab? Al-Kitab ni salah satu maksudnya ialah Al-Jam'u. Apa makna Al-Jam'u? Allah himpunkan segala maklumat ya di dalam Al-Quran. Al-Jam'u tu himpun. Macam kita kata masjid jami'. Ya, solat berjemaah. Ya, dihimpunkan. Baik, nak bagi tahunya bahawa Allah himpun segala maklumat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita dalam Quran. Kita nak tahu pasal apa? Ada juga ulama kata Al-Quran dinamakan juga Al-Quran. Itu yang kedua. Ya. Innahu laqur'anun karim dalam surah Al-Waqiah. Kenapa ulama mengatakan Al-Quran dinamakan Quran? Ada setengah ulama kata Quran tu dinamakan Quran sebab itu kata nama khas bagi kalam Allah. Tak perlu diterjemah. Dia kata nama khas untuk kalam Allah. Ada yang kedua ulama kata Quran dinamakan Quran kerana di dalamnya terhimpun segala jenis ilmu. Tuan-tuan nak ilmu apa? Ilmu perubatan, ilmu ekonomi, ilmu kemasyarakatan, ilmu pertanian. Ilmu pertanian pun ada dalam Quran, tuan-tuan. Ilmu apa? Segala ilmu ada dalam Quran. Kerana Allah Ta'ala, Tuhan yang maha berilmu, maka Allah yang maha berilmu ni, setiap huruf yang disebut dalam Al-Quran, setiap titik, setiap baris, semuanya adalah ilmu. Saya bawa contoh pada tuan-tuan. Titik tu ilmu. Huruf ba titik dia bawah. Kalau letak ke atas dia jadi huruf apa dah? Huruf nun ya. Kalau tambah satu titik lagi dia jadi ta. Kalau tambah satu titik lagi dia jadi tha. Jim. Titik dia kat bawah tu, kat tengah-tengah tu. Itu jim. Kalau buang titik tu dia jadi apa? Jin mata buta. Almarhum Piramli kata jim apa? Tapi kalau titik tu dibuang dia jadi ha. Tapi titik tu diletak atas dia jadi kha. Itulah Al-Quran kalau kita baca. Jangan salah tengok pada titik dia. Titik tu ilmu. Apatah lagi baris. Apatah lagi huruf. Apatah lagi perkataan. Apatah lagi satu ayat Quran. Okey, selesai situ tuan-tuan sekalian ya. Baik, kemudian ayat Quran ni pula ya, dari sudut pembahagian ilmu ya, ataupun dari sudut pemahamannya, kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Munir. Ini antara tafsir yang kontemporari, tafsir yang terkini. Beliau mengambil pandangan ayat Quran ni dia khilaf ulama. Ada ulama kata 6,666 ayat, ada ulama kata 6,236 ayat. Tu. Kenapa? Kerana Bismillahirrahmanirrahim tu pun dah beza dah. Dari sisi Al-Imam Syafi'i dia satu ayat daripada Fatihah. Ada mazhab lain dia bukan satu ayat daripada Fatihah. Ayat pertama adalah Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan, ayat tu tuan-tuan tak perlu cerita. Baik. Kalau pandangan Dr. Wahbah Zuhaili dia ambil 6,666 ayat mengikut pandangan Sayyidah Aisyah katanya, wallahu alam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir itu. Ayat Quran daripada 6,666 ayat ni 1,000 ayat perintah. Ada 1,000 ayat perintah. Boleh tuan? Tapi kena ingat dalam satu ayat kadang-kadang dia ada 2 atau 3 perintah. Tapi keseluruhan ada 1,000 ayat perintah. Al-Amru. Lepas tu tuan-tuan kadang-kadang kita tengok saya ni kalau baca Quran ada 1,000 ayat perintah, dah berapa perintah kita laksanakan? Dia ada 1,000 ayat. Baik, setengah ulama juga mengatakan bahawa keseluruhan ada 1,000 ayat perintah, tetapi di dalam suratul Baqarah itu ada 1,000 perintah. Sebab satu ayat kadang-kadang ada 3 perintah. 1,000 ayat perintah dalam surah Baqarah ada 1,000 perintah, bukan 1,000 ayat, keseluruhan 1,000 ayat. Contoh saya bawa, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang itu satu ayat tapi ada 3 perintah. Okey ya? Aqimus salah, dirikanlah solat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Satu lagi, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ada 3 perintah. Okey, yang kedua tuan-tuan, saya nak cepat-cepatkan dia. Yang kedua ialah Quran ni dia ada 1,000 ayat larangan. Ada 1,000 ayat larangan. Allah larang kita 1,000 perkara. Dalam 1,000 ayat. Tapi dalam satu-satu tu mungkin ada 2-3 larangan. Ya. Kita cuma semak, kita baca Quran, adakah kita telah menjauhi larangan-larangan Allah? Ada 1,000 ayat. Yang ketiga, al-wa'du. Ada 1,000 ayat baik, janji baik. Ya, Allah janji syurga, Allah janji keampunan, Allah janji rahmat dan sebagainya. Ada 1,000 ayat. 3,000. Ada 1,000 ayat janji buruk, janji hukuman, azab dan sebagainya. Ada 1,000 ayat berkaitan dengan al-qasasu, kisah-kisah. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi apa macam-macam tuan-tuan, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dalam tersebut ada 1,000 ayat. 5. Ada 1,000 ayat mau'izah, ayat nasihat. Tuan-tuan, kita ni sebijak mana kita manusia ni, kita tetap kena ada yang nasihat. Betul ya?
Macam-macam kita suami ni. Kita suami, siapa nak nasihat kita? Isteri. Ya. Kan ada orang tak dengar cakap isteri dia pun kata. Kadang-kadang you nak nasihat you suami ke isteri? Sudah. Dia tanya, saya pernah ada depan saya seorang, dia bertengkar dengan isteri dia, dia kalah. Dia kalah. Bila mana dia kalah? Dia pun psycho isteri dia. You suami ke isteri? Suami dia cakap. Tu isteri dia cakap, you lah suami. Kalau suami ikut suami lah. Ada teruskan. Apatah lagi kalau kita ni tuan-tuan pernah jadi penasihat tak? Saya ni penasihat ustaz, penasihat company itu, penasihat bank, penasihat mana, penasihat syariah. Kita penasihat ni, siapa nak nasihat kat kita? Sebab kita tu penasihat. Macam mana? Dah pernah jadi penasihat? Penasihat persatuan. Kita kan senior kan. Saya penasihat. Habis yang penasihat ni siapa nak nasihat? Allah nasihat. Allah nasihat melalui apa? Al-Quranul Karim. Berapa ayat? Ada 1000 ayat. 6000. Ada 500 ayat, kata Dr. Wabah Zuhaili. Ayat apa 500 ayat ni? Ayat halal dan haram. Yang bicara tentang halal haram tak banyak tuan-tuan dalam Quran. 500 ayat. Selebihnya harus. Allah ni dia maha penyayang pada kita. Sebenarnya kalau kita faham betul-betul, sebab ada orang susahlah dengan Islam ni, dia cakap yang ni tak boleh, yang ni halal, yang ni haram. Habis apa yang boleh buat? Rupa-rupanya sebenarnya 500 ayat aja yang betul-betul tak boleh. Yang betul-betul dibolehkan, dihalalkan. Yang lain harus. Sebab tu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia guna kaedah hukum. Kita mazhab Syafi'i, Malaysia ni tuan-tuan mazhab Syafi'i. Ya, kadang-kadang kita kena ingat juga, sebab kadang-kadang kita bukan tak boleh nak bahas mazhab lain, tapi nak bahas mazhab lain sekadar kita kata nak kata apa ya? Memeningkan kepala je lah tuan-tuan ya. Saya minta maaf, bukan nak cakap apa, saya baru nak kata baru tak baru sangat 2005 saya grad daripada pengkhususan perbandingan mazhab. Saya belajar perbandingan mazhab. Dalam grup saya tu lebih kurang ada 15 orang ustaz lah tuan-tuan duk mengaji pengkhususan perbandingan mazhab di Riau. Saya dulu mengaji Mesir. Lepas mengaji Mesir saya mengaji di Hadramaut. Bukan nak cerita apa, kita ni ada asas sikit lah. Mengaji Mesir, saya mengaji Mesir 6 tahun. Hadramaut lebih kurang 2005-2008. 2015 saya sambung ke Riau dalam pengkhususan perbandingan mazhab dan undang-undang. Kita yang dah ustaz ada asas sikit-sikit ni pun pening tuan-tuan mengaji. Pening mengaji. Yang ni mazhab ni kata ni, yang ni mazhab ni kata ni. Tapi baiklah kita kata mudah-mudahnya, kita orang awam macam kita ni, orang awam tuan-tuan sekalian, bukan ulama. Ustaz pun boleh tentu duduk mengaji tak habis-habis lagi kita nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Jadi mudah bahasa, kita ikut saja mazhab Syafi'i. Kaedah mazhab Syafi'i ialah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum harus. Asal perkara ni nak letak hukum apa? Harus. Kecuali ada ayat yang mengatakan haram, baru dia jadi haram. Atau ayat mengatakan betul-betul halal, dia jadi halal. Kalau tidak jelas halal, tidak jelas haram, ada juga yang kata syubhat, tapi ada sesuatu yang Allah ni kalau halal dia akan kata halal. Kalau haram, dia akan cakap haram. Ya. Apa yang Allah diam dalam ayat tidak dibicarakan, itu dinamakan afun. Hukumnya adalah harus. Tak apa, saya tak nak panjangkan tuan-tuan. Kita cerita bab lain. Ya. Jadi ayat hukum ni ada 500 ayat. Kalau tuan-tuan nak faham ayat hukum, tuan-tuan beli tafsir ayat ahkam. Antara pengarang terkenalnya ialah Dr. Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Ya. Beli tafsir ayat ahkam, tafsir yang bicara khusus ayat-ayat hukum. Okey, selesailah tisu tuan-tuan sekalian ya. Kemudian ada 100 ayat doa. Dalam Quran ada 100 ayat doa. Tuan-tuan gunalah mana-mana untuk membaca doa kepada Allah. Ya, kerana doa pertama yang pertama yang lebih masyhur adapun ma'thur ialah doa Quran. Doa yang kedua adalah doa daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada doa para sahabat. Yang keempatnya doa para alim ulama. Tapi kadang-kadang orang salah faham tuan-tuan doa ni. Jangan kita terikat sangat ya. Contoh kalau kita hafal bacalah doa tu. Kalau tak hafal tak payah doa. Tak tuan-tuan doalah bahasa Melayu. Boleh tak doa bahasa Melayu? Boleh. Orang Cina dia nak doa bahasa Cina boleh? Cina Muslim lah, Cina Muslim. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Ke ada ustaz mengajar tak boleh? Contoh kita, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Boleh tak? Lambat aja jawab ni. Boleh tuan-tuan. Boleh lah. Ya Allah bagilah aku boleh baca Quran dengan lancar ya Allah. Baik, kalau saya tanya gitu, kita doa gitu boleh tak? Boleh. Nanti orang kata ni Nabi tak doa ni. Ada Nabi doa ya Allah ampunkanlah aku. Nabi kan orang Arab. Kita kan orang Melayu.
Tapi kalau kita tanya balik, boleh tak doa bahasa Melayu? Boleh. Allah tahu kita orang Melayu. Dah kita tak hafal. Betul ya? Ada pernah saya tanya guru saya, ada seorang itu. Tuan guru, kalau kita nak pergi Mekah, doa apa paling baik? Tak tahu tuan guru tu jawab apa? Doa yang kita faham. Itu paling baik. Doa apa yang paling faham? Bahasa Melayu lah ya. Kau tak faham bahasa India lebih itu. Dia pun faham bahasa Arab. Ada orang dia doa bahasa Arab, dia tak faham juga. Tapi okeylah dia doa lah. Lepas tu kadang-kadang dia tanya kita, Ustaz saya doa lah, lama dah Ustaz, tapi tak dapat apa masalah saya ni. Cuba doa balik. Doa balik kita pun tahu. Ni dah dapat dah. Oh dah Ustaz. Habis kata tak dapat. Oh tak faham doa bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian ni. Baik, doa yang paling baik doa yang kita faham. Tapi kalau bahasa Arab kita faham, itu lagi baiklah. Tapi doa Quran ada 100 ayat doa. Atau dia tanya, Ustaz saya cari doa dalam Quran, Rabbana atina, Rabbana hablana, tak sampai 100 Ustaz. Ustaz kata 100. Jangan cari Rabbana saja tuan-tuan. Ihdinas siratal kan doa juga. Dia duduk cari Rabbana memang tak jumpa lah. Rabbi pun ada, doa Nabi Ibrahim kan, Rabbi ja'alni muqimas salah, guna Rabbi. Tapi keseluruhan ada 100 ayat doa. 66 ayat ada nasih dengan mansukh. Nasih mansukh ni tuan-tuan kena belajar bab berkaitan dengan ulumul Quran. Baik, saya nak sebut sikit lagi. Ni tuan-tuan beberapa kaedah. Pertama saya sebut pada tuan-tuan ialah jangan pernah berhenti belajar Quran, dan jangan pernah lalui hidup ni tanpa Quran walaupun satu hari. Baik, saya nak sebut sikit tuan-tuan sekarang berkaitan dengan kaedah Al-Quran. Walaupun saya yakin tuan-tuan dah faham, cuma nak ingatkan tazkirah. Quran ni kalau kita baca, dia ada 4 tingkatan bacaan. Pertama tahqiq, bacaan tahqiq. Yang kedua bacaan tadwir. Yang ketiga bacaan hadar. Yang keempat bacaan tartil. Apa makna bacaan tahqiq? Bacaan paling lambat. Untuk orang yang nak belajar untuk sempurnakan pembacaan Quran. Dia dah belajar sekali, dia khatam. Kemudian dia kena belajar tahqiq untuk sempurnakan bacaan Quran. Contoh, saya buat contoh pada tuan-tuan ya. Dia sebut satu-satu. Huruf za. Ya, huruf hujung lidah dikeluarkan antara gigi utara dan gigi bawah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia kena pastikan betul-betul dengan makhrajnya, betul-betul dengan sifat hurufnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Itu satu-satu sebutan dia. Itu bacaan tahqiq. Dan tak sah bacaan kalau lebih lambat pada tahqiq. Tak sah bacaan kita kalau kita baca lebih lambat pada tahqiq. Contoh, zalikal kita. Kalau jadi imam tuan-tuan habis makmum tidur. Ya, tak sah. Itu paling lambat. Bacaan kedua namanya bacaan tadwir. Bacaan tadwir ni dia bacaan sederhana. Tuan-tuan masih ingat ni, tapi saya ni generasi lama sikit tuan-tuan ni, adik-adik kita ni generasi baru. Tuan-tuan lagi lama sikit lah. Saya ni, kalau tuan-tuan itu tuan-tuan pernah dengar bacaan Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bukan dia seorang, banyak lagi yang lain. Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca sederhana, cepat. Ada bacaan yang lagi dia panggil bacaan hadar. Hadar ni ialah bacaan cepat, macam Imam Mekah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Dia baca laju. Itu hadar. Dan tak sah bacaan lebih laju pada tu. Okey ya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Nak pergi mana ni? Tuan-tuan? Lagi pun 8 aja pun. Sini berapa Tuan Haji? 8. 20. Alhamdulillah. Ya. Surau saya 8 aja.
Kadang-kadang saya tanya, 20 boleh masuk syurga tak? 20. Boleh masuk syurga tak tuan-tuan 20? Boleh? Tak berapa yakin aja. 20 tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Nak masuk syurga dengan rahmat. Tapi kalau 20 tu tak boleh masuk syurga, 8 boleh? Lagilah tuan-tuan. Tak ada, nanti kita cerita bab lain lah tuan-tuan sekalian. 20 boleh laju lah sikit, ya boleh laju. Tapi jangan sampai lebih laju pada bacaan hadar, lebih laju pada Imam Mekah dia ni. Bacaan dia tak sah. Dan bacaan paling sempurna tartil. Tartil ni biasanya orang baca masa hari meninggal. Tak tahu pasal tak? Hari meninggal orang baca tartil. Kenapa? Sebab nak hadiahkan pahala yang sempurna kepada yang meninggal. Ni bab hadiah pahala ni tuan-tuan, banyak bab pula orang-orang duk bahas. Ya, tapi kita yakin bahawa salah satu kaedah paling mudah dan tak ada pertikaian. Baca Quran, doa balik pada Allah, minta Allah sampaikan. Ada kalau baca Quran, niat sampai tak sampai, ada khilaf ulama. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi bila mana kita doa balik pada Allah, Allah kata ud'uni astajib lakum, doa pada aku mustajab doa kamu. Ya Allah, ini bacaan aku ya Allah. Zikirnya, tahlilnya, engkau sampaikanlah ya Allah. Ya pahala kepada aku niat orang sekian-sekian. Ini mudah tuan-tuan sekalian ya. Tapi bila mana orang meninggal, kita kena baca tartil. Kenapa tartil? Ini bacaan paling sempurna. Bacaan tartil, contoh tuan-tuan saya bawa contoh, tidak, walaupun tidaklah tepat sangat sebutkan, pakar sangat dalam bab ni ya. Contoh bacaan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Biasa dengar itu doa. Jangan cakap pula ni doa lagu orang mati ni ustaz. Biasanya orang meninggal dia baca doa tu. Kita tahu sekarang kita azan sekejap, lepas tu saya tambah sikitlah. Kalau ada masuk ke depan nanti kita boleh cerita lebih insya-Allah. Ni sekadar tazkirah. Silakan tuan. Allah.
Saya minta izin masa sikit dengan tuan-tuan. Ni nak habiskan yang tadi sikit. Ada dua perkara penting saya nak sebut pada tuan-tuan. Ni benda ni kalau boleh tuan-tuan kita teruskan lepas Ramadan dan jangan berhenti. Perkara pertama, siapa yang baca Quran ni, sama ada dia imam atau dia makmum, dia terlibat dengan, boleh jadi terlibat dengan dua jenis salah. Salah nyata dengan salah tersembunyi. Salah nyata ada 3 kesalahan. Salah makhraj, salah sebutan huruf, salah sifat yang pada huruf, salah tanda bacaan. Ni salah nyata. Apa hukum dia? Pertama, hukum dia berdosa. Masa dia sebut tu dosa, dia salah. Yang kedua, hukum dia haram. Yang ketiga, kalau dia baca Fatihah, dia tak ulang balik perbetulkan kesalahan masa duduk solat itu, batal solat dia. Batal Fatihah, batal solat dia. Ni tolong ingat tuan-tuan dia, tak kira makmum, tak kira imam. Kemudian salah tersembunyi ada 3 juga jenis salah, iaitu salah pada hukum bacaan, salah pada hukum mat, tak sempurnakan sifat huruf. Contoh huruf tu tebal, dia baca tak cukup tebal. Dah tebal dah tapi tak cukup tebal, masih dikira salah. Tapi salah kategori kedua, hukumnya hanya makruh, cuma hilang cahaya Quran pada diri dia. Quran tu cahaya tuan-tuan, kita baca kita bercahaya, cuma tak nampak cahaya dia, dia hilang. Tetapi kalau salah tu baca dalam Quran, dalam solat, tak batal. Contoh dia tak cukup harakat mat, waladhalin 6 harakat, dia baca 4,5. Sebab semput kan, dah akhir-akhir dah ya. Salah tak? Salah, tapi hukumnya hanya makruh. Batal tak solat dia? Tak batal. Sebab ada orang ni dia duduk kira harakat imam. Ustaz, saya semayang belakang imam tu, saya kira waladhalin, sentiasa 5,5, 4,5. Tuan-tuan jangan buat kerja kira harakat imam ya, kira harakat sendiri tu cukup ke tak? Okey, itu baik. Maka bagaimana penyelesaian untuk yang pertama tadi? Sebab hukum dia haram dan berdosa dan boleh batal solat. Ya, salah apa? Salah makhraj, salah sifat, salah tanda bacaan. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan wajib belajar 2 perkara. Pertama, belajar makhraj huruf, belajar sifat huruf. Wajib belajar. Belajar dulu, faham tak faham tu lain cerita. Ya, ingat tak ingat, lupa. Saya belajar ustaz tapi lupa. Okey, tak dah selesai sebab dah belajar. Allah tanya belajar tak? Belajar. Saya nak cakap begini, saya tanya mudah-mudah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jawab, selesai insya-Allah. Ya, tapi kalau saya tanya tunggu jawapan tuan-tuan lambat sebab kita ni ada 2 minit lebih kurang saya nak sebut. Baik. Makhraj ni dia ada 5 tempat sebut huruf, dia ada 5 yang umum. Yang khusus ada 17. Ni ringkas-ringkas supaya macam ni. Oh ya macam ni. Macam nak belajar? Memang kena belajar. Kalau saya tanya tuan-tuan ya, ada huruf dia bahagian rongga kerongkong, rongga mulut. Dia ada 3 huruf yang rongga kerongkong, rongga mulut. Kemudian dia ada huruf halkum. Halkum dia bahagi 3 masa baca Quran. Kemudian dia ada huruf lidah. Boleh saya tanya tuan-tuan, lidah ni setakat tuan-tuan baca Quran ni, dia bahagi berapa? Tempat untuk keluar huruf di lidah tu sahaja. Dia bahagi berapa tuan-tuan? Ada orang jawab 3 kan? Ni bukan nak baca Quran. Ni 3 ni nak makan siakak 3 rasa. Quran ni tuan-tuan masa baca Quran, lidah ni dia bahagi 10. Tempat keluar huruf di lidah tu ada 10 bahagian. Gusi nak baca Quran, gusi ada 2 bahagian masa nak baca Quran. Boleh. Ada huruf dia rongga hidung, ada huruf dia berada pada rongga hidung. Kalau baca tak kena pada rongga hidung, tak sah huruf tu. Rongga hidung ada berapa tuan-tuan? Ada berapa rongga hidung? Sudah, takkan hari ni baru nak fikir tuan-tuan rongga hidung tuan-tuan. Rongga hidung ada berapa? Sudah. 1 je. Jangan jawab 2 ya. Yang 2 tu lubang hidung. Tak adalah tuan-tuan, setakat tu dahulu insya-Allah ya. Kemudian sifat huruf. Sifat huruf ni satu-satu huruf yang tuan-tuan baca, dia tak kurang 5 sifat. Ada huruf yang ada 7 sifat, ada huruf yang ada 6 sifat. Apa maksud sifatnya? Dia ada huruf lembut, dia ada huruf kuat. Huruf lembut contoh huruf zal.
Siratal ladzi. Dia huruf lembut. Jangan baca siratal lazi. Itu salah baca dia. Dia ada huruf kuat. 8 huruf kuat dalam Quran. Dia ada huruf tebal. Huruf yang baca bertebal. Apa makna tebal? Ibarat suara dia penuh dengan mulut. Tebal ni ada 5 tahap tebal dalam Quran. Ni saya cerita, macam ni. Macam ni. Kalau tak tahu yang ni, kemungkinan besar bacaan Quran kita tak betul atau tak sempurna. Wallahualam. Takat itulah tuan-tuan sekalian. Kita jumpa cuma ni sekadar tazkirah. Macam ni lah. Maka Ramadan ni bulan Quran. Ramadan juga bulan belajar Quran. Tadarus. Semak balik Quran. Lepas pada ni, dah semak dah. Betul tak? Betul juga. Ada tempat-tempat tak betul lagi. Belajar balik tuan-tuan. Jangan pernah berhenti belajar Quran sampai kita bertemu dengan Allah. Jadi setakat itu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh saya. Sudah dulu. 5 minit.